industri global amat bergantung kepada aktiviti perkapalan dan perdagangan. Dan antara bidang kuasanya hari ini termasuk isu keselamatan, kesedaran alam sekitar, hal ehwal undang-undang, kerjasama teknikal, keselamatan maritim dan kecekapan perkapalan. IMO adalah sumber kepada lebih kurang 60 instrumen perundangan yang memberi panduan kepada pembangunan peraturan bagi negara ahlinya untuk menambah baik keselamatan di laut. Dunia perkapalan merupakan satu dunia yang international lah, antarabangsa. Kapal-kapal berlayar daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, satu negeri ke negara yang lain. Jadi ianya memerlukan satu sistem kawalan yang seragam lah, untuk menentukan bahawa standard keselamatan kapal-kapal ini juga seragam. Jadi kalau nak dibicarakan tentang undang-undang antarabangsa, ia merupakan satu persetujuan di antara negara-negara di dunia ini untuk menggunakan sistem keselamatan perkapalan dan perlindungan alam sekitar yang seragam lah. Jadi kalau untuk mencapai maksud tu, kita ada sebuah badan antarabangsa yang dinamakan International Maritime Organization, IMO, yang berpengkalan di London, yang mana Malaysia telah menjadi ahli IMO sejak tahun 1971 lagi. Badan inilah yang merupakan badan yang membangunkan standard-standard berkaitan dengan keselamatan kapal, berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan juga perlindungan alam sekitar marin lah. Jadi di IMO apa yang dilaksanakan ialah perjanjian-perjanjian atau treaties antarabangsa yang kita namakan sebagai convention. Convention yang bercorak antarabangsa. Dan convention ini dia orang kata set the standard lah, untuk urusan perkapalan sedunia lah. Jabatan Laut terdapat dua undang-undang utama, iaitu Undang-Undang Primer dan juga Undang-Undang Subsidiary. Undang-Undang Primer adalah merujuk kepada Merchant Shipping Ordinance 1952 ataupun Ordinance Perkapalan Saudagar 1952, manakala Subsidiary adalah merujuk kepada Federation Port Rules 1953 ataupun Undang-Undang Pelabuhan Persekutuan 1953 dan juga Port Workers Rules 1985. Undang-undang pelabuhan ini adalah bagi memastikan aktiviti-aktiviti di pelabuhan, sama ada pelabuhan itu sendiri ataupun aktiviti-aktiviti perkapalan yang mana kapal-kapal memasuki pelabuhan Malaysia dalam keadaan yang selamat, dan juga aktiviti-aktiviti tersebut dapat dikawal. IMO juga menggubal satu peraturan pihak berkuasa kawalan negara pelabuhan, Port State Control, PSC. Memorandum Persefahaman Protokol telah ditandatangani oleh beberapa negara untuk penguatkuasaan PSC di dalam negara-negara tersebut. Malaysia ahli pada IMO, tapi dari segi convention yang dikeluarkan oleh pihak IMO ni, Malaysia telah meratifikasi sebanyak 21 convention IMO. Dan convention ini dia punya fokus berlainan, ada yang convention seperti Convention Safety of Life at Sea, SOLAS Convention, yang fokus terhadap keselamatan kapal dan keselamatan pelayaran. Convention seperti STCW atau Standard of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers, dia fokus kepada standard-standard pelaut yang bekerja di atas kapal. Kita perlu memasukkan convention ini dalam perundangan kita. So ini yang kita sedang buat sekarang ni, untuk beberapa convention yang
yang telah pun kita ratifikasi, ada yang telah pun kita masukkan dalam perundangan kita, seperti Convention Load Line yang mana kita telah pun kata ratifikasikan. Dia telah pun dimasukkan dalam kita punya Ordinans Perkapalan Saudagar tahun 1952. Dan kita sekarang sedang ambil tindakan untuk memasukkan konvensyen-konvensyen yang lain seperti Konvensyen SOLAS, Konvensyen MAPOL dan lain-lain konvensyen, supaya bila dia dah dimasukkan sebahagian dari undang-undang kita boleh melaksanakan dan menguatkuasakan dia sebagai perundangan kita sendirilah. Bila sebut komuniti perkapalan ini, dia sangat luas. Maknanya merujuk kepada kapal yang berdaftar di Malaysia, kapal yang berdaftar di luar negara tetapi memasuki perairan Malaysia, ejen-ejen perkapalan, syarikat-syarikat pengurusan perkapalan, pemilik kapal, malah operator-operator pelabuhan, terminal. Mereka juga sebenarnya adalah merupakan komuniti perkapalan yang mempunyai tanggungjawab, yang mempunyai obligasi dalam mematuhi keperluan peraturan yang saya telah kongsi sebentar tadi. Okey, untuk nelayan sebenarnya itu adalah di bawah bidang kuasa sebuah jabatan kerajaan yang lain, iaitu Jabatan Perikanan. Tetapi atas dasar bahawa kami Jabatan Laut dan Jabatan Perikanan adalah merupakan agensi kerajaan, kita bekerjasama dalam aspek memastikan keselamatan itu diutamakan. Jadi dari semasa ke semasa bila sebut aspek keselamatan, kami sentiasa berbincang secara dua hala, bukan sahaja dengan Jabatan Perikanan tapi dengan jabatan lain yang mengawasi aspek perikanan, yang mengawasi aspek industri pelancongan di Malaysia, bagi memastikan ada situasi menang-menang. Bila ada situasi menang-menang ini bermaksud peraturan yang digubal ataupun yang disediakan oleh Jabatan Laut boleh diguna pakai, boleh diaplikasikan untuk mana-mana industri yang berkaitan dengan sektor pengangkutan laut di Malaysia. Kapal-kapal asing adalah dibenarkan untuk melalui kawasan perairan ini, termasuk kapal tentera, selagi mana ianya terus bergerak dan tidak mengancam keselamatan dan keamanan wilayah maritim tersebut. Bidang-bidang tugas Bahagian Koordinasi Maritim adalah untuk memastikan kapal mempunyai sijil-sijil menurut piawai antarabangsa untuk membenarkan kapal-kapal ini berlayar, dan juga memastikan anak-anak kapal yang memandu kapal ini mempunyai sijil-sijil yang telah ditetapkan dalam standard-standard antarabangsa yang telah diterima pakai oleh Malaysia. Untuk memastikan kapal-kapal dagang ini selamat untuk berlayar, Jabatan Laut akan menjalankan pemeriksaan terhadap kapal-kapal ini dan mengeluarkan sijil-sijil yang selayaknya untuk kapal-kapal ini. Jika kapal-kapal ini tidak mempunyai sijil-sijil yang telah ditetapkan menurut kepada piawai antarabangsa yang ditetapkan, kapal-kapal ini tidak dibenarkan untuk berlayar. Pelayaran terbahagi kepada 3 jenis pelayaran, iaitu pelayaran di laut lepas, pelayaran di pesisir pantai dan pelayaran di perairan negara. Jadi perairan negara kita panggil pelayaran domestik. Sijil-sijil kapal yang perlu ada adalah sijil pendaftaran kapal itu sendiri, sijil pembinaan kapal itu sendiri, sijil-sijil yang berkaitan peralatan keselamatan di atas kapal, sijil-sijil berkaitan mencegah pencemaran minyak, dan juga sijil-sijil berkaitan perhubungan melalui radio, dan juga sijil-sijil security di atas kapal. Bila sebut persekitaran marin, banyak aspek yang kita boleh lihat. Okey, satunya adalah kalau kata kita berjalan di tepi pantai, kita akan nampak banyak sampah-sampah, sampah sarap, dan sebenarnya sampah sarap tu boleh dikatakan berpunca bukan sahaja daripada kapal tetapi juga daripada daratan. Jadi bila sebut pencemaran marin, seperti mana yang dinyatakan tadi, bukan sahaja melibatkan tumpahan minyak tetapi tumpahan bahan berbahaya ataupun chemical. Kita juga turut merujuk kepada pencemaran daripada sewage, maknanya bahan sewage. Okey, kita juga merujuk kepada sampah sarap ataupun garbage, dan pada masa yang sekarang fokus Jabatan Laut kita khusus untuk melihat pencemaran daripada asap kapal yang melalui di perairan Malaysia. Seperti mana situasi lazim di dunia,
di mana ada kemajuan serta sumber ekonomi. Wilayah lautan juga tidak terkecuali dari anasir-anasir negatif seperti jenayah rentas sempadan, penyeludupan, pencerobohan nelayan asing dan lain-lain lagi. Isu dia sebenarnya adalah berkaitan dengan keselamatan. Pihak jabatan sendiri tidak mengawal selia kapal-kapal ataupun bot-bot ikan. Walau bagaimanapun, dari sudut keselamatan, terutamanya keselamatan perairan, adalah amat penting bagi kapal-kapal nelayan ataupun bot-bot nelayan ini faham berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai rule of the road. Rule of the road ini adalah, kalau kita analogikan dia, serupa dengan peraturan keselamatan jalan raya. Jadi semua kapal yang berlayar di perairan perlu faham ataupun nakodanya perlu faham berkenaan dengan rule of the road ini. Jadi bila mereka faham, dapatlah kita hindarkan kemalangan. Sebagai contoh dia kapal-kapal yang dilanggar dan sebagainya. Kapal-kapal nelayan nak dibandingkan dengan kapal-kapal dagang ni, dia tak nampak sebenarnya oleh kapal-kapal nelayan, kapal-kapal dagang ni, terutama di waktu malam. Kebanyakan daripada kapal-kapal nelayan ini yang kita kuatiri tidak mempunyai lampu. Memandangkan dia kecil, dia radar tak dapat kesan. Jadi ini selalunya kemalangan yang terjadi. Itu yang kita cuba tekankan di sinilah. Kalau saya nak beri penerangan sebenarnya kepada orang awam lah, saya selalunya menggunakan analogi JPJ sebenarnya. Kerana awam lebih faham ataupun dia boleh nampak JPJ tu. Jadi saya gunakan JPJ dengan polis trafik. Secara amnya Jabatan Laut macam JPJ. Penguasaan dilakukan oleh pihak polis ataupun dalam segi ini APMM, tapi ada setengah-setengah section yang dikuasakan oleh ataupun penguasaannya dibuat oleh Jabatan Laut. Jadi cara ini saya buat penerangan selalunya publik lebih faham daripada kalau kita terangkan dengan dalam lah. Dunia yang dikelilingi lautan menjadikan laluan maritim ini untuk menghubungkan aktiviti ekonomi serta sosial dari satu benua ke benua yang lain. Kaedah-kaedah siasatan yang dijalankan oleh Agensi Penguasaan Maritim Malaysia adalah seperti mana juga dengan kaedah-kaedah siasatan di mana-mana penguasa-penguasa di dalam negara kita. APMM menggunakan kaedah iaitu berlandaskan tata cara di bawah undang-undang yang pengamal-pengamal undang-undang tahu, iaitu kita mengikut kanun prosedur jenayah. Apa saja undang-undang yang dikendalikan oleh jabatan-jabatan lain bila mana ianya ada hubung kait dengan penguasaan, sebagai contoh undang-undang perikanan atau undang-undang kastam dengan akta kastamnya, kita juga boleh menguasakan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam akta tersebut. Selain daripada hasil bumi yang pelbagai, kedudukan strategik dari sudut wilayah maritimnya adalah faktor penting yang memacu kemajuan negara sehingga kini. Amat beruntung negara yang memiliki lautan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Malaysia adalah sebuah negara maritim. Sejak zaman dahulu lagi, Malaysia dari sudut sejarahnya adalah satu pusat perdagangan dunia yang terkemuka dan berkembang pesat kerana aktiviti maritimnya. Di Malaysia kita terdapat dua jenis pelabuhan, iaitu pelabuhan persekutuan dan juga pelabuhan negeri. Yang mana di bawah seliaan Jabatan Laut adalah pelabuhan persekutuan. Manakala pelabuhan negeri adalah di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Merujuk kepada pelabuhan negeri masing-masing adalah merujuk kepada Sabah dan Sarawak. So
So di mana Sabah dan Sarawak mereka ada lembaga pelabuhan mereka sendiri. So mereka lembaga ini akan bertanggungjawab ke atas pelabuhan-pelabuhan di bawah selenggara mereka. Okey, perdagangan ni dia banyak pelbagai jenis perdagangan, tetapi fokus bahagian pelabuhan, logistik dan perdagangan, kita akan melihat perkembangan semasa bagi kita mencari peluang bisnes kepada industri maritim, ianya seiring dengan kemajuan ataupun keperluan di peringkat dunia. Lagi satu segmen yang penting di Pelabuhan Tanjung Lepas ialah zon perdagangan bebas yang diiktirafkan oleh Kementerian Kewangan. So untuk PDP, zon perdagangan bebas ni ialah di dalam terminal. Zon perdagangan bebas yang kita ada ini memberi secara keluasan untuk mereka untuk membuat perniagaan secara bebas. Kalau kita ada sebuah pelabuhan atau sebuah zon perdagangan bebas di luar terminal, kita boleh tengok dia sebagai, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia hindrance ataupun pencabaran untuk menghantar kontainer atau barang tu di luar zon perdagangan bebas. So zon perdagangan bebas ini adalah sebenarnya zon ekonomi khas di bawah Akta Export dan Import Customs. Right. So zon perdagangan bebas ni ialah satu tempat jenis yang pelabur-pelabur yang selalunya melabur di kawasan seperti ini ialah kilang-kilang, gudang-gudang, gudang-gudang antarabangsa dan juga gudang-gudang lokal, dan juga kilang-kilang lokal dan juga antarabangsa. Okey, bila sebut satu-satu kesalahan, sebagai contohnya aspek membuang minyak hitam, saya dengan bahasa mudah, minyak hitam ataupun fuel oil daripada ke laut daripada kapal. Okey, maknanya ataupun dalam erti kata aktiviti sloping and sludging, maknanya minyak-minyak yang telah digunakan untuk pengoperasian sesebuah kapal dibuang dengan tiada sikap tanggungjawab, okey, dan tidak melalui prosedur yang betul ke laut. Yang ini menyebabkan terlalu banyak kes-kes tumpahan minyak dalam bentuk illegal discharge yang melanda perairan-perairan ataupun pantai-pantai peranginan di Malaysia. Okey, bila sebut hukuman, dia ada prosedur untuk penyiasatan. Setelah penyiasatan didapati bahawa seseorang ataupun pemilik kapal tersebut dinyati bersalah, penalti atau akan dikenakan kepada kapal yang telah telah terbukti kesalahannya. Dan untuk jabatan laut kita ada provision ataupun section khususnya di bawah Part 5A Ordinan Perkapalan Saudagar yang merujuk kepada aspek tumpahan minyak sebagai contohnya, dan denda yang dikenakan atas satu kasus kesalahan tidak kurang daripada RM500,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 7 hari. Yang ini tertakluk kepada prosedur mahkamah ataupun prosedur sepanjang untuk membuktikan bahawa pemilik kapal, nakhoda kapal itu bersalah. Okey, daripada segi penguasaan, kebiasaannya dia ada pelbagai jenis kaedah. Salah satu kaedah, kita keluar ke laut dan kita membuat pemantauan, dan daripada situ kita boleh lihatlah aktiviti yang berlaku di perairan kita. Dan kaedah yang kedua adalah melalui pemantauan daripada control tower kita lah, iaitu Vessel Traffic Operating System, iaitu kita di dalam control tower ini kita mempunyai kelengkapan untuk monitor pergerakan kapal-kapal yang berada di perairan Malaysia dan juga di Selat Melaka. So aktiviti ini sekiranya kita suspek, kita akan menghubungi kapal-kapal yang terdekat ataupun kapal-kapal yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat sebelum kita boleh deploy agensi-agensi lain untuk membuat penguasaan di tengah laut. Okey, kalau kita lihat daripada segi sumbangan bahagian pelabuhan, logistik dan juga perdagangan, ianya sebenarnya kalau kita lihat secara langsung kita tidak nampak contribution secara jelas. Tetapi kalau kita lihat secara mikro, sebenarnya sumbangannya amat penting. Kita memainkan peranan yang penting, iaitu kita memastikan kapal-kapal asing ataupun kapal-kapal tempatan yang membawa kargo memasuki pelabuhan di Malaysia ataupun keluar ke pelabuhan Malaysia, yang mana jumlah perdagangannya adalah
mungkin bilion dan juga trilion ringgit lah. Kebaikannya ialah bahawa konvensyen-konvensyen ni sebenarnya dia menetapkan standard keselamatan kapal. Kerana seperti mana saya katakan tadi, konvensyen ini merupakan persetujuan di antara negara-negara. Kita dah bersetuju dah dengan negara yang menerima pakai konvensyen tersebut untuk menerima pakai dan menetapkan standard tu. Bila kita apply standard ini untuk kapal kita, barulah kapal kita boleh pergi belayar dan berdagang. Kalau standard ini tidak diikuti oleh kapal-kapal Malaysia kita sendiri bila pergi berdagang, ia akan menimbulkan keadaan di mana kapal kita mungkin tidak akan dibenarkan untuk belayar kerana dia tak ikut standard daripada konvensyen ni. Seringkali, zon ekonomi eksklusif dan kawasan lautan dunia menjadi pertikaian dan sukar untuk diselesaikan kerana beberapa faktor seperti sumber maritim, perdagangan dan strategi ketenteraan. Untuk itu, kita sebagai rakyat Malaysia patut berbangga dengan kedudukan geografi serta kekayaan hasil maritim negara. Perlulah kita bertanggungjawab bersama-sama membantu pihak berkuasa bagi memastikan lautan dan perairan negara sentiasa selamat dan berdaulat untuk kelestarian kini serta generasi akan datang.